Didik TV KPM. Kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah atas dan hari ini mata pelajaran kita prinsip perakaunan dan kita memerlukan daya ingatan dan juga pengiraan yang kuat bagi segmen ini kerana kita akan membuat sedikit pengiraan. Tapi sebelum itu terlebih dahulu segmen ini tajuk kita ialah penyata kedudukan kewangan. Apa maksudnya cikgu penyata kedudukan kewangan ni? Okey murid-murid semua. Penyata kedudukan kewangan kita nak lihat berapa banyak aset, berapa banyak liability dalam kelab itu. Kedudukan aset dan liability tu berserta dengan dana terkumpul yang kita akan lihat sebentar lagi. Okey cikgu. Jom kita mulakan. Okey murid-murid semua. Penyata kedudukan kewangan. Ini adalah format yang sentiasa awak buat. Tingkatan 4 persamaan perakaunan awak buat. Lepas tu awak buat apa lagi? Milikan tunggal di tingkatan 4. Pelarasan buat lagi penyata kedudukan kewangan. Awak datang tingkatan 5, belajar tingkatan 5, awak buat rekod tak lengkap penyata kedudukan kewangan. Perkongsian pun awak kena buat penyata kedudukan kewangan. Begitu juga dengan kelab dan persatuan. Bagi cikgu, format penyata kedudukan kewangan ni dah biasa dengan awak. Step 1, apa komponen tu awak kena tahu. Tapi di sini, apa yang cikgu nak fokus dalam kelab dan persatuan adalah dana terkumpul. Biasa awak dengar ikuti pemilik. Milikan tunggal ikuti pemilik. Tapi kelab dan persatuan bukan berorientasikan keuntungan. Dia tak ada pemilik, Fika. Ya. Macam perniagaan dia ada pemilik. Kalau milikan tunggal dia ada seorang pemilik. Perkongsian dia ada 2 pemilik. Contoh 2 orang. Ya, betul. Tapi kelab dia tak ada pemilik. Jadi kita akan sebut dia dana terkumpul. Bukan ikuti pemilik. Okey. Sama juga dia menunjukkan aset yang dimiliki, liability yang ditanggung dan dana terkumpul kelab dan persatuan pada akhir tempoh perakaunan. Kita akan sebut dana terkumpul. Sebab tu cikgu highlightkan dia besar-besar. Okey, ini 2 perbezaan yang berorientasikan keuntungan dan juga kelab dan persatuan. Di sebelah sana awak dah biasa lihat modal awal, untung bersih, tolak ambilan dapat modal akhir. Ini yang biasa awak kira. Kelab dan persatuan kita tak sebut ikuti pemilik yang cikgu sebut tadi, kita akan tulis sebagai dana terkumpul. Sama je. Dana terkumpul awal tambah lebihan, tambah derma. Derma ni adalah pendapatan modal. Ingat lagi tak kita belajar? Kita ada pendapatan hasil, kita ada pendapatan modal. Pendapatan modal nak letak kat mana cikgu? Kita letak dalam dana terkumpul. Kita kena pastilah apa pendapatan modal itu. Dan akhirnya kita akan terima dana. Kita akan memperolehi dana terkumpul akhir. Okey. Ini format bagi kelab dan persatuan, Fika. Khas untuk dana terkumpul saja. Sebenarnya ada lagi aset ada, tapi cikgu highlightkan ini sebab dia beza dengan perniagaan berorientasikan keuntungan itu. Okey, kita pergi lagi. Ini ada rumus. Nak cari dana terkumpul ada rumus. Sama seperti awak belajar rekod tak lengkap kaedah analisis. Sama, modal awal, modal akhir. Tapi kita tak sebut modal, kita sebut dana terkumpul. Cara kita nak cari dana terkumpul, aset tolak liability. Kalau dana terkumpul awal, aset awal, jumlah aset awal tolak jumlah liability awal. Sekiranya nak cari dana terkumpul akhir, jumlah aset akhir tolak jumlah liability akhir. Seperti rekod tak lengkap kaedah analisis. Selalu cikgu ulang. Kenapa? Sebab dia sama. Dia lebih kurang sama penyediaan keuangan itu, Fika. Okey. Ubah topik je. Ya, betul. Jadi benda tu dah awak dah kena kuasailah rekod tak lengkap itu. Okey. Contoh, ini kelab seni canvas, ini contoh aset dan liability. Cikgu berikan di sini dan awak kena tahulah aset yang mana, liability yang mana. Murid-murid ni kena tahu dan mereka dah belajar tingkatan 4 tu, itu asas, Fika. Mereka dah kena tahu. Murid-murid semua, ini contoh soalan, contoh. Memang mereka akan berikan kepada awak. Okey, sekarang cikgu tunjuk format. Cikgu tak tunjuk keseluruhan ya murid-murid, cikgu tunjuk dana terkumpul dulu. Sebab yang ni yang lain daripada yang lain. Okey, Fika. Ya, cikgu. Dalam format dana terkumpul ni, dalam penyata kedudukan kewangan ada satu komponen dikenali sebagai dana terkumpul. Ini format dia. Okey. Selepas cikgu ajar, cikgu tunjukkan rumus tadi murid-murid, kita kena kira dulu dana terkumpul awal. Cikgu. Boleh ke Fika bantu cikgu? Saya boleh cuba, cikgu. Sebab Okey, cikgu berikan soalan kepada Fika. Cikgu pun dah tunjukkan formula dia tadi. Ya, Fika. Okey, bagi mengira dana terkumpul awal, saya perlu cari aset dan tolak liability ya, cikgu. Pandai, Fika. Okey, dan aset saya lihat di situ, yang pertama bank. Betul.
Okey. Dan yang kedua Aha. adalah kos lengkapan tolak susut nilai terkumpul lengkapan. Pandai Fika. Tolak Ha. susut nilai lengkapan. Betul. Okey, dan seterusnya pula kita perlu masukkan juga inventory alat-alat seni Betul. dan insurans prabayar sebagai aset juga. Pandai. Okey. Dan saya lihat di situ kalau liability pula adalah yang yuran belum terperoleh dan Betul. juga akaun belum bayar. Betul. Pandai Fika. Betul. Ada satu lagi Fika Ya, yang saya tertinggal. Fika perasan betul. Cikgu. Awak pun nampak kan? Apa lagi yang Fika tak sebut? Apa dia Fika? Mereka dah beritahu saya iaitu yuran belum terima. Pandai, semua pandai. Okey? okey. Jadi awak kumpulkan semua jumlah aset, kumpulkan, tolak liability. Awak akan dapat nilai dana terkumpul awal. Awal ni nampak Fika 1 Januari awal Ya. kan? Itu yang dikatakan awal. Jadi Fika dah kira ke? Dah kira. Okey, Ya, sambil berapa- tu saya kira ya, cikgu. Ya. Kalau ikutkan di sini, Semua aset, Okey. liability. Awak kena senaraikan satu-satu murid-murid. Awak boleh kira bersama-sama dengan Fika. Okey, cikgu. Ya, Dah Fika. dapat. Ya, cepat Fika. Alright, sekarang ni saya dapat jumlah dana terkumpul awal ialah 30,731. Awak semua dapat tak? Okey, kita semak. Ya. Bila jika soalan menghendaki awak untuk menyediakan penyata mengira dana terkumpul, awak sediakan format seperti ini. Bermula dengan aset, tolak liability. Secara ringkas. Okey, seperti ini. Jumlah dia 30731. Dana terkumpul awal. Boleh murid-murid semua. Okey, Fika, okey? Okey, cikgu. Terima kasih Fika, sangat pandai. Okey? Kemudian cikgu letaklah dana terkumpul awal 30,731 tadi. Okey. Seterusnya, Aha. tambah lebihan pula Fika. Macam mana kita nak ambil kat mana pula lebihan ni Fika? Ya, cikgu dah ajar saya tadi. Mungkin sama-sama kita boleh menjawab. Ya. Untuk lebihan juga, kita perlu dapatkan pendapatan hasil tolak dengan perbelanjaan hasil. Pandai Fika. Kita Aha. dah buat sebentar tadi, betul tak Fika? Ya. Kita dah lihat. Jadi sekiranya lebihan murid-murid, awak kira tadi, kita akan tambah. Sekiranya kurangan, tolak. Okey. Okey, kita lihat. Aha. Nampak? Kita dah buat tadi. Betul. Akaun pendapatan dan perbelanjaan tadi. Kita peroleh lebihan. Ya. Bila lebihan, tambah ke tolak tadi Fika? Tolak, cikgu. Lebihan. Oh, lebihan tambah. Ya, kita tambah. Okey, kita ambil nilai 56,000, cikgu tambah. Dan 30,000 tambah 56,000, kita peroleh 87,000. 87,651. Okey. Seterusnya Fika. Seterusnya saya tahu, cikgu. Sebab Cikgu pandai. cikgu sebutkan tadi, kena simpan dulu. Jangan pergi mana-mana. Pandai Fika. Betul, cikgu? Awak masih ingat lagi apa yang cikgu sebut? Ya, awak pun pandai. Okey? Ya Fika. Tambah derma. Ada ke derma? Ada, cikgu. Derma ni dalam pendapatan hasil ke pendapatan modal Fika? Itu mestilah modal. Ya, pandai Fika. Ya, pendapatan Selalunya modal. besar kan derma ni. Kalau Ya. ikutkan pendapatan modal tu perlu memerlukan jumlah yang besar kerana Betul. dia nak membina sesuatu yang membantu mengembangkan kelab atau persatuan tersebut. Betul. Bila sesuatu pembiayaan untuk beli aset. Aset ni macam kenderaan lah Fika. Nak beli kereta 70,000, 100,000. Kan? Besar kan amount derma nilainya. tu besar. Ada kelab yang dapat derma tau. Jika mereka dapat derma untuk beli aset, kita akan tambah dalam dana terkumpul murid-murid. Okey, kita lihat ada ke dalam kelab seni kanvas ni ada ke menerima derma untuk beli aset Fika? Ada. Awak lihat dekat penerimaan. Bagaimana kita nak kenal pasti murid-murid? Derma studio seni. Bina studio seni 300,000. Mesti untuk bina studio seni. Kalau dia tulis derma saja, kita akan letak dalam pendapatan hasil murid-murid. Jika dia dah perincikan derma untuk apa, Okey. kita akan letak dalam pendapatan modal. Lihat betul-betul. Kadang-kadang dalam maklumat tambahan tu dia ada nyatakan derma ini pendapatan modal. Dia ada nyatakan. Awak rujuk betul-betul soalan itu. Okey, sekarang cikgu ambil 300,000, cikgu masukkan dalam dana terkumpul. Cikgu tambah seperti ini.
Jadi Fika, akhir sekali Ya. kita nak kira apa sebenarnya Fika? Kita nak dana terkumpul akhir. Ya, Fika boleh tolong cikgu? Boleh cikgu, saya pun dah selesaikan pengiraannya. Cepat Fika. Okey, murid-murid semua? Awak boleh selesaikan bersama-sama. Okey, cikgu jawapannya boleh saya bagi ke? Boleh. Okey, jumlahnya ialah 387,651. Ya, betul. Awak semua pun dapat nilai yang sama. 387,651. Dana terkumpul awal tambah lebihan tambah derma. Itu adalah pendapatan modal. Okey. Ini adalah komponen dana terkumpul dalam penyata kedudukan keuangan. Format yang sebenar seperti ini Fika. Dalam bentuk penyata. Bentuk penyata murid-murid. Cikgu galakkan awak buat bentuk penyata. Sebab sebelum ni pun awak dah biasa penyata. Kekalkan bentuk penyata. Ada murid dia tak. Bila bentuk T ni dia debit kredit Fika. Cikgu takut dia tersalah masuk. Dia tersalah letak debit. Jadi cikgu risau. Dah biasa buat bentuk penyata, teruskan dengan penyata. Okey? Dan kita ulang kaji penyata kedudukan keuangan bagi kelab seni kanvas bermula dengan aset bukan semasa. Kira kalau ada susut nilai, ada pelarasan, kita kira dulu dan kita akan dapat nilai terkini. Okey? Jumlah dia 367,000 seperti ini. Kemudian aset semasa. Awak kena carilah apa aset semasa dalam soalan. Inventory, alat-alat seni, bank, yuran belum terima, insurans prabayar. Ini contoh aset semasa. Tambah. Sekiranya ada pelarasan yang melibatkan aset semasa, kita kena buat pengiraan itu dulu. Dan kita letak dalam penyata kedudukan keuangan. Bila kita dah terima jumlah, kita tolak liability semasa. Liability semasa ni seperti akaun belum bayar, yuran belum terperoleh. Contoh. Okey, murid-murid. Jadi sekiranya ada dua, kita kira dulu di kolom pertama, jumlah masuk di kolom yang kedua. Ini yang biasa awak buat. Kita ulang kaji ya semua. Dan cikgu harap awak dah ada di kepala format penyata kedudukan keuangan ni. Mereka selalu buat Fika. Ya. Jangan lupa setiap komponen dalam penyata kedudukan keuangan. Tujuan dia adalah last kali aset semasa, tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Tulis modal kerja. Ramai juga murid-murid tak tulis. Kadang-kadang modal kerja ni dia letak di bawah ni, dia letak dekat 387 tu. Oh, okey. Kedudukan dia dah kira betul. Dia dah letak 19,000 tapi perkataan modal kerja tu berada di bawah. Okey. Markah dah tak dapat Fika. Sayang. Buat betul-betul. Jangan tergesa-gesa sangatlah. Sikit-sikit insya-Allah masa tu ada. Okey? Bila dah dapat modal kerja, tambah dengan aset bukan semasa tadi. Awak akan dapat satu angka imbang. Imbang yang pertama iaitu 387,651. Imbangan yang pertama. Penyata kedudukan keuangan kita kena balance. Okey. Seterusnya adalah dana terkumpul yang cikgu kira dengan Fika dengan awak semua tadi. Ni dana terkumpul tadi kita kira bersama-sama. Nampaklah betapa seimbangnya dia. Ya. Bila dah kira dana terkumpul 387,651 mesti seimbang. Imbang dengan yang kita kira bersama dengan modal kerja tadi murid-murid semua. Okey. Wah, Ini format. Betul, formatnya mesti ikut betul-betul. Tak boleh tinggal satu pun cikgu ya. Dia kena ikut komponen. Ini dikenali sebagai komponen aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, dana terkumpul. Komponen dalam penyata kedudukan keuangan. Baiklah cikgu. Okey, kita telah pun sampai di penghujung rancangan, tapi sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Fika. Okey, murid-murid semua. Kelab dan persatuan ni bukan satu topik yang sukar. Dia topik baru. Tapi awak belajar balik, awak macam ulang kaji balik. Ubah topik je. Ubah istilah. Ikuti pemilik, dana terkumpul. Itu je. Cara pengiraan, penyediaan format, semua sama seperti yang awak dah belajar. Contoh cikgu sebut tadi. Kelab dan persatuan kita gunakan akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan pembayaran itu sebenarnya daripada buku tunai. Milikan tunggal, entiti yang berorientasikan keuntungan, dia menggunakan buku tunai. Kelab dan persatuan, dia menggunakan penerimaan dan pembayaran. Benda tu sama murid-murid. Istilah, perkataan je bertukar. Pengiraan dia sama. Sama. Rekod debit penerimaan, rekod kredit pembayaran. Kemudian akaun entiti yang berorientasikan keuntungan, kita gunakan akaun perdagangan dan untung rugi. Untuk mencari apa? Untung bersih. Tapi kalau kelab dan persatuan, kita tak sebut akaun perdagangan dan untung rugi. Kita sebut pendapatan dan perbelanjaan. Sama murid-murid.
Benda sama. Cuma kita tak cari untung. Kita cari lebihan. Lebihan. Dana terkumpul. Kalau awak nampak, akaun ni sangat mudah, Fika. Mereka dah belajar. Tapi bila datang topik-topik baru, dia membantu murid ulang kaji balik, Fika, sebenarnya. Jadi, kalau murid tu kuasai, mereka akan nampak, alah senangnya, 99 boleh skor dah sebenarnya dapat akaun ni. Baiklah cikgu, saya percaya begitu juga. Dan cikgu, sebelum kita ke sumber rujukan, boleh tak cikgu memberi sedikit pentaksiran ataupun prestasi saya pada hari ini, cikgu? Okey. Prestasi Fika pada hari ini sangat cemerlang dan Fika boleh belajar dalam masa yang sangat-sangat ringkas, sangat-sangat singkat. Sebab apa? Fika fokus dan Fika faham. Okay. Sebab tu dia capai pencapaian cemerlang. Dan murid-murid di luar sana pun cikgu yakin awak dapat jawab dengan baik. Awak pun cemerlang. Yang penting kena fokus. Baiklah cikgu, bagi mereka yang mahu membuat sedikit latihan tentang mata pelajaran topik pada hari ini, di manakah mereka boleh melayari, cikgu? Okey, awak boleh dapat di sumberku Delima KPM. Okey, portal Delima ya, cikgu? Ya. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan bersama kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farzila Abdul Rahim. Terima kasih kepada anda kerana menonton sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.